亲爱的姐妹们，平安！我们又再一次见面，我们非常欢喜快乐。直到今天，神仍然保守我们，因为他是以便一切的上帝。直到如今，神都帮助我们。Selamat sore, Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat berjumpa lagi di dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi lagu PPK nomor 219. Allah jadi bentengku. 我们来唱圣教诗歌第219首，坚固保障。主是我们坚固的保障，是我们的山寨和避难所。Allah adalah benteng yang kokoh, perlindungan aku yang teguh. Meskipun banyak susah, ada sukar, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Di dalam Dia kita mendapat perlindungan. PPK 219. Allah jadi benteng kokoh. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk waktu merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua yang mendengar dan kedua hamba-Mu yang menyampaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23. 我们一同来看彼得前书第2章
18节到23节。 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23. 彼得前书2章18到23节。 Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia ayat 18, lalu Musaneti Mandarin, demikian sampai ayatnya yang ke-23. Begini kata firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. 你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服主人。不但顺服那善良的、温和的，就是那拐逼的，也要顺服。 Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 倘若人为较良心，对得住上帝，就忍受厌去的苦处，这是可喜爱的。 Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在上帝看来是可喜爱的。 Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。 Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 他并没有犯罪，口里也没有诡诈。 Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 他被骂不还口，受害不说猥亵的话，只将自己交托那按公义审判人的主。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya salah di dalam menyingkapi penderitaan yang mereka alami karena keliru di dalam memahaminya. 很多基督徒在受苦的时候有错误的观念， Jadi banyak orang yang salah di dalam memahami penderitaan, oleh sebab itu mereka keliru di dalam menyingkapi, di dalam menghadapi penderitaan itu. 因为对受苦的观念不正确，所以态度也不正确。 Tidak sedikit orang yang memahami bahwa penderitaan yang dialami orang percaya adalah selalu karena dosa. 很多人以为受苦一定是犯罪， Jadi banyak orang yang berpikir oleh karena dosa, maka orang percaya mengalami penderitaan. 所以有人认为说，因为犯罪，所以基督徒也受苦。 Oleh karena dosa, maka Allah menghukum orang tersebut dengan penderitaan. 他受苦乃是因为犯罪，上帝刑罚他。 Nah, pertanyaannya, apakah benar demikian? 真的是这样吗？ Memang benar ada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa atau karena kebodohan kita. 真的有一些人受苦是因为犯罪，或者是因为他的愚昧。 Hal ini secara implisit dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 bagian A yang kita baca hari ini. 那么这一方面呢，圣经很清楚的已经说明了。 Alkitab berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? 在第20节说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？” Jadi tidak disangkali memang ada penderitaan yang disebabkan oleh karena dosa yang kita lakukan. 所以不可否认，有一些苦难是因为受苦。 Tetapi ingat, 但是要记得， tidak selalu penderitaan yang dialami oleh orang percaya itu karena dosa. 不是所有，不是这个信徒受苦不一定是犯罪。 Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Ayub adalah orang yang salah
Ayub adalah orang yang takut kepada Tuhan. 敬畏神。 Bahkan Alkitab mengatakan tidak ditemukan kesalahan di dalam diri Ayub. 甚至于圣经说，地上没有一个人完全像他那么完全。 Tetapi mengapa dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya? 可是为什么这样敬虔的人却是遭受到那么大的苦难呢？ Ayub kehilangan 10 anaknya di dalam waktu yang bersamaan. 在同样的时间，他失去了他10个孩子。 Ayub kehilangan seluruh harta benda kekayaan ternaknya di dalam waktu sekejap. 在一时之间，他所有的产业都没了。 Ayub kehilangan seluruh kesehatannya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya dipenuhi oleh borok. 他的健康也失去了，从头顶到脚跟都生了毒疮。 Bahkan dalam tanda kutip, Ayub juga kehilangan istrinya yang terus merongrong dia untuk mengutuki Allahnya saat dia menderita. 他也失去了他的太太，因为在苦难中，他的妻子叫他咒诅上帝。 Ayub juga harus kehilangan dalam tanda kutip teman-teman dekatnya yang terus menghakimi dia bahwa apa yang dialami itu karena dosanya kepada Allah. 约伯也失去了他3个好的朋友，因为在苦难中，这3个朋友论断他说他犯罪。 Nah, kurang apa lagi penderitaan yang dialami oleh Ayub? 那么还有什么苦约伯没有受的呢？ Mungkin selain Yesus Kristus tidak ada orang yang pernah hidup di bawah kolong langit ini yang pernah mengalami penderitaan yang sangat hebat selain Ayub. 除了耶稣基督以外，可能第2个就是约伯受了这么大的苦。 Di pihak lain, 在另一方面， banyak juga orang yang memahami bahwa ketika orang percaya mengalami penderitaan, itu tanda bahwa orang tersebut tidak diberkati oleh Allah. 也有人认为说，基督徒如果受苦，表示说上帝不祝福他， Itu tanda bahwa orang tersebut kurang beriman dan lain sebagainya. 表明那个受苦的基督徒他缺少信心。 Sekali lagi, apakah memang benar demikian? 是真的吗？ Apakah itu satu pemahaman yang alkitabiah? 这是合乎圣经的看法吗？ Sekali lagi saya katakan, 我再次说， kesalahan dalam memahami penderitaan di dalam hidup orang percaya 假如我们对信徒受苦的观点错误的话， itu yang mengakibatkan kesalahan dalam menyingkapi dan menghadapi penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. 这个错误的观点就是说，当基督徒面临苦难的时候，他所持的态度也会不正确的。 Karena itu hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan satu tema tentang menderita sebagai orang percaya. 所以今天我的题目就是，身为一个基督徒，他受苦。 Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23 yang sudah kita baca hari ini, 刚才所读的经文， kita melihat Alkitab memberikan kita pemahaman yang benar setidaknya akan 2 hal. 圣经给我们最少看见2个正确的态度与观念。 Yang pertama, makna penderitaan bagi orang percaya. 第一就是苦难对基督徒的意义， Dan yang kedua, bagaimana orang percaya menyingkapi penderitaan dengan benar. 第二，基督徒在苦难中应该持着怎么样的态度呢？ Mari kita lihat satu persatu. 我们一个一个来看。 Kita mulai dari makna penderitaan bagi orang percaya. 我们先来看苦难对基督徒的意义。 Nah, apakah makna penderitaan bagi kita, bagi orang percaya? 苦难对我们有什么意义呢？ Setidaknya ada 2 hal. 有2点。 Yang pertama, penderitaan adalah kasih karunia Allah. 第一，苦难是神的恩典。 Nah, hal ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 18节到20节给我们看见这一点。 Sebelum saya akan mengajak kita untuk melihat konteks dari surat 1 Petrus ini. 在我们还没有一同思想彼得书信的这个背景， Nah, saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ketika itu tersebar di perantauan. 这个彼得书信呢，是彼得写给分散在许
许多地方的基督徒他们在受苦当中。 Maksud utama atau tujuan dari surat ini adalah untuk memberikan sebuah encouragement, sebuah penguatan, dorongan kepada orang-orang Kristen di perantauan ketika itu yang menderita karena iman mereka kepada Yesus Kristus. 彼得写这封彼得前书呢，给那些分散在许多地方的信徒，他们在受苦当中，他写信的目的是要鼓励他们。 Jadi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Rasul Petrus menulis surat ini untuk menguatkan mereka. 身为一个信徒，他们为信仰而受苦，彼得写信安慰。 Nah, ketika itu banyak di antara orang Kristen di perantauan yang menjadi penerima surat ini yang bekerja sebagai hamba atau sebagai budak. 那些散住在许多地方的受苦的信徒，很多他们的身份是奴隶。 Di antara mereka ada yang mendapatkan tuan yang baik, tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang mendapatkan tuan yang bengis atau tuan yang kejam, sebagaimana kita lihat dalam ayat 18. 这些信徒呢，他们身为奴隶，有的得到好的主人，有的得到不好的主人。 Saudara, hal ini sebenarnya adalah hal yang biasa di dalam dunia Yunani Romawi ketika itu. 那么这种情形在当时的这个罗马时代、希腊时代是很平常的。 Yang memiliki pemahaman bahwa budak tidak memiliki hak apapun di dalam dirinya. 那个时代的人认为一个奴隶没有什么权利。 Sehingga budak dapat diperlakukan semaunya oleh tuannya. 奴隶没有人权，所以主人可以随意的待他。 Bahkan seorang budak pada waktu itu dapat kehilangan nyawanya kapan saja jika itu yang dikehendaki oleh tuannya. 因为是奴隶，所以主人随时可以杀他。 Jadi bukan seperti kita, mohon maaf, memperlakukan pekerja rumah tangga kita hari ini. 不是像我们今天对我们家里的佣人， Kita memperhatikan bagaimana penghidupan mereka. 我们今天呢，我们关心我们佣人的生活， Kita memperhatikan apa yang menjadi hak-hak mereka. 我们也注意到他们的权利， Kita memikirkan di mana mereka harus tinggal. 我们也为他们住宿的地方着想， Kita memikirkan apa yang menjadi tunjangan bagi mereka. 我们也想到津贴他们的事， Kita memikirkan segala-galanya. 我们为他们想了很多。 Nah, ketika itu tidak seperti ini kondisinya. 但是当时并不是如此， Jadi para budak itu bisa diperlakukan semaunya oleh tuannya, bahkan sewaktu-waktu mereka bisa kehilangan nyawanya. 当时的主人，当时的这个奴隶，主人可以随意待他，甚至可以杀死他。 Nah, di dalam keadaan yang menderita seperti itu, 在这样受苦的情形， Rasul Petrus menguatkan orang-orang percaya di perantauan, termasuk mereka yang berprofesi sebagai budak, untuk tetap menghormati tuan duniawi mereka, sekalipun harus menderita, karena mereka menghormati Allah. 这些为信仰而受苦的奴隶们，得到使徒彼得的鼓励，告诉他们说：纵然你的环境不如意，但是你还是要顺服，为了你的主。 Dan bukan hanya itu saja. 不但如此， Dua kali di dalam ayat 19 dan 20, Rasul Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang mereka alami sebagai orang percaya itu adalah kasih karunia atau anugerah Allah bagi mereka. 在第19、第22节里面2次，使徒彼得说：我们受苦是可喜爱的，这是神的恩典。 Jadi bukan saja keselamatan yang adalah anugerah Allah. 所以不但是救恩，不但是神的恩典， Bukan saja keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang percaya sekalipun kita tidak pantas untuk menerimanya. 纵然我们不配得到神的救恩， Tetapi menderita sebagai orang percaya demi Kristus itu juga adalah kasih karunia atau anugerah Allah.
bagi kita. 救恩是神的恩典，我们能够为信仰为主而受苦，这也是恩典。 Jadi kalau kita menderita oleh karena kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, itu juga adalah kasih karunia Allah bagi kita. 能够为信仰受苦，这也是神的恩惠。 Nah, kebenaran yang sama juga diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 1 ayat 29. 保罗也跟彼得有同样的教导，就是在腓立比书第1章。 Rasul Paulus berkata, sebab kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. 保罗跟彼得有同样的教导。保罗在腓立比书1章29节说：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。” Jadi kita bukan saja dianugerahkan untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga dianugerahkan untuk menderita bagi Dia. 所以我们蒙恩不但得以信服基督，并要为他受苦。 Pertanyaannya, mengapa menderita sebagai orang percaya adalah kasih karunia Allah? 为什么为信仰而受苦？我们说这是恩典呢？ Saya kasih saja 2 alasan. 有2个理由。 Yang pertama, karena penderitaan akan memurnikan hidup kita di hadapan Allah. 因为苦难能够炼金，使我们的生命洁净。 Nah, hal ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 bagian A. 在彼得前书第1章第7节告诉我们答案。 Alkitab mengatakan maksud semuanya itu. 为着这一切， Apa yang dimaksud semuanya itu? 这一切是什么呢？ Semuanya itu yang dimaksudkan oleh Petrus adalah penderitaan yang dialami oleh orang percaya. 这一切就是说，信徒为信仰所受的一切的苦难。 Nah, Rasul Petrus mengatakan maksud semuanya itu, maksud penderitaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. 苦难为信仰而受苦的价值在哪里呢？什么意义呢？第7节说，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的镜子更显得宝贵。 Jadi penderitaan yang dialami oleh orang percaya, yang kita alami sebagai orang percaya, itu adalah kasih karunia Allah karena penderitaan itu diizinkan oleh Allah untuk memurnikan hidup kita. 我们为信仰而受苦，为什么说是恩典呢？因为借着这个苦难，我们的信心就被试炼，就显出它的宝贵，好像金晶。 Saudara, hal ini juga yang dialami oleh Ayub di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat, yang luar biasa, yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidupnya. 这也是旧约的约伯他所经历的。 Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 Alkitab berkata, 在约伯记这样说： seandainya Tuhan sudah menguji aku akan timbul seperti emas. 在那里约伯说，我被试炼之后，就显出好像金晶那么宝贵。 Jadi Ayub melihat penderitaan yang luar biasa yang diizinkan oleh Allah terjadi di dalam hidupnya itu sebagai satu ujian yang diizinkan oleh Allah untuk memurnikan hidupnya supaya semakin murni seperti emas. 约伯也有这样的看见，他知道为信仰而受苦之后呢，他的信心呢就显出比金晶更宝贵。 Dan saya percaya hari ini rata-rata kita atau ibu-ibu lebih tepatnya pasti punya logam mulia atau emas murni. Entah itu kita pakai sebagai aksesoris, sebagai persiapan, sebagai perhiasan, atau juga kita jadikan sebagai investasi. 我相信今天有很多人，特别是妇女，一定有金子，那个是可能是1块的金，或者是它的装饰品。 Logam mulia atau emas murni yang kita miliki, yang nilainya dan harganya sangat tinggi, sangat mahal itu, 租金是非常昂贵的。 sebelum sampai di tangan kita hari ini, 在还没有到达我们的手中之前， sudah melewati satu proses yang sangat panjang. 这个
金金铸金呢是要经过许多的提炼。 Emas murni itu dibakar di dalam suhu tertentu ribuan derajat sampai terpisah dengan partikel-partikel yang lainnya. 怎么样能够得到铸金呢？这个金金的来历是怎么样呢？就是要经过非常热，可能是1000度，那么热的火的精炼，把一切的渣子都除掉。 Lalu emas itu ditempa dan dibentuk hingga bentuknya sampai ke tangan kita seperti yang kita miliki hari ini. 这个金属要如此的提炼，一直到变成铸金，就到了我们的手中。 Jadi untuk menjadi satu logam mulia, emas yang murni harus melewati satu tanda kutip penderitaan, ditempa, dibentuk. 要成为一个金金铸金，要经过许多的提炼。 Dan demikian juga penderitaan yang diizinkan Allah di dalam kehidupan kita adalah ujian untuk memurnikan hidup kita. 同样，我们所经历的苦难，神所许可的，就是为了叫我们的信心被试炼， Supaya hidup kita semakin murni, supaya hidup kita semakin mulia seperti emas yang murni di hadapan Allah. 那么我们如此被试炼呢，为的是叫我们的生命变得更宝贵。 Itu alasan yang pertama mengapa penderitaan bagi orang percaya adalah kasih karunia Allah. 这是第一个理由，为什么说受试炼、受苦是一个恩典？ Alasan kedua, 第二个理由， menderita sebagai orang percaya berarti juga berbagian di dalam kemuliaan Kristus. 信徒为信而受苦的意义，第二个就是说，能够与耶稣基督一同受苦。 Jadi penderitaan bagi kita, bagi orang percaya adalah kasih karunia Allah, karena ketika kita menderita sebagai orang percaya, itu berarti kita juga akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus. 我们为信而受苦，我们将来也与基督一同得荣耀，分享基督的荣耀。 Alasan ini juga yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 7 bagian B. 在彼得书信里面第1章第7节，他也是这样说的。 Alkitab mengatakan sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 苦难为什么是恩典呢？你看在第1章第7节，彼得说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。” Jadi Rasul Petrus mengatakan bahwa penderitaan yang dialami orang-orang percaya bukan saja untuk memurnikan hidup mereka di hadapan Allah, tetapi juga melalui penderitaan itu mereka akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus. 所以苦难不是单单炼净我们的生命，更是第二个意义，就是说让我们之后呢能够得着称赞、荣耀、尊贵。 Saudara, kebenaran ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma yang juga ketika itu menderita oleh karena iman mereka kepada Kristus. 保罗对罗马受苦的基督徒也同样说了类似的话。 Di dalam Roma pasal 8 ayat 17 Rasul Paulus berkata, 罗马书第8章第17节， dan jika kita adalah anak, 我们既然是神的儿女， maka kita juga adalah ahli waris. 既然是儿女，就是成为神的后世。 Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. 这个后世呢，就是能够接受神的领受神的应许。 Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. 如果我们和他一同受苦，也和他一同得荣耀。 Nah, perhatikan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, 假如我们与基督一同受苦， supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 我们也必与基督一同得荣耀。 Jadi penderitaan bagi orang percaya adalah kasih karunia Allah. 所以为
信仰而受苦，这是恩典。 Karena melalui penderitaan itu kita juga akan berbagian di dalam kemuliaan Allah kelak ketika Kristus datang kembali yang kedua kali. 如果我们现在为基督而受苦，我们将来与他一同得荣耀。 Jadi makna penderitaan bagi orang percaya yang pertama kasih karunia Allah. 所以信徒为信仰而受苦的价值的意义，第一就是恩典。 Makna yang kedua, penderitaan bagi orang percaya adalah panggilan Allah. 第二，信徒为信仰而受苦，这是神的呼召。 Itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bagian A. 在彼得前书第2章第21节说， Nah, Alkitab mengatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. 你们蒙召远视微迟。 Untuk apa? Untuk menderita bagi Kristus. 蒙召为什么呢？就是为基督而受苦。 Rasul Petrus mengatakan untuk itulah kamu dipanggil. 你们蒙召远视微迟。 Nah, kata dipanggil di dalam ayat ini berarti dipanggil untuk sebuah tugas khusus. 这蒙召原来的意思就是说，你被召为着一个特别的任务。 Kata dipanggil di dalam ayat ini bisa diilustrasikan seperti seorang prajurit, seorang tentara yang dipanggil oleh negara lalu diutus ke medan perang untuk bertempur, untuk berperang. 蒙召的意思就是说，一个人就被政府召他当兵，然后就派他去到战场上。 Bagi seorang prajurit atau seorang tentara yang pergi ke medan perang, itu tentu sesuatu yang menderita, bahkan dia bisa mati di medan perang. 一个到战场的战士一定是很辛苦的，甚至他可能会牺牲。 Tetapi bagi seorang tentara, bagi seorang prajurit bisa menderita bahkan mati bagi negaranya, itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah privilege bagi dia. 但是一个军人为国家而牺牲的话，这是他的荣耀。 Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. 同样，我们信主的人，我们蒙召是要为基督而受苦。 Kita dipanggil sebagai tentara-tentara, sebagai prajurit-prajurit yang siap menderita bagi Kristus. 我们蒙召身为基督的精兵，预备打仗，预备为基督受苦。 Ini juga nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3. 这也是保罗对他属灵的儿子提摩太的一个叮咛，一个吩咐。 Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 这个保罗对提摩太说：“你也要效法我，跟随我，一同为基督而受苦。” Jadi penderitaan bagi orang percaya, bagi kita adalah panggilan Allah bagi kita. 所以苦难对基督徒来说是一个神的呼召。 Itu adalah sebuah hak istimewa, privilege yang Allah berikan jika kita bisa menderita bersama-sama dengan Kristus. 能够为基督受苦，这是神给我们的特权。 Jadi karena penderitaan bagi orang percaya adalah kasih karunia dan panggilan Allah bagi kita. 受苦是一个呼召，是一个恩典。 Karenanya kita harus menghadapi dan menjalani segala penderitaan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dengan sukacita. 所以信徒面临为信仰而受的苦难，我们的态度应该怎么样？应该存着欢喜。 Bahkan Alkitab mengatakan kita harus merayakannya dalam tanda kutip. 换一句话说，我们甚至也可以为此而庆贺。 Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 14, Alkitab mengatakan, 彼得前书第4章第4节说， bersukacita. 你们要
bergembira, 要欢喜， dan berbahagialah jika kamu harus menderita demi Kristus. 倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。 Nah, ketika kita mendengar khotbah hari ini, 当我们今天听见这个信息， saya tidak tahu persis apa kesulitan, apa masalah, apa pergumulan yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita yang membuat kita benar-benar menderita saat ini. 我真的不知道各位，也许你们有一些苦难是我所不知道的。 Tetapi jika penderitaan itu kita alami karena iman kita kepada Kristus, 可是这个苦难若是因为信仰的缘故， atau karena kita mau hidup sesuai dengan kebenaran Kristus, 或者是我们为了要行在真理里面而受苦， ingat baik-baik, 记得 itu adalah kasih karunia dan panggilan Allah bagi kita. 记得两件事：第一，这是恩典；第二，这是神的恩召。 Beberapa tahun yang lalu, 前几年， saya pernah mendengar cerita seorang ibu yang berdagang di pasar. 我听过一个故事，有一个妇人在市场卖东西。 Nah, ibu ini dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya hanya karena dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. 这个妇人在市场上做买卖，被四周围的同行的人呢，远离她。 Nah, jadi dia dikucilkan oleh orang-orang di lingkungannya, di sekitarnya hanya karena dia adalah seorang pengikut Kristus. 这个周围的同行远离她呢，就是因为她是一个基督徒。 Di dalam kesempatan yang lain, seorang saudara pernah bercerita. 另外有一个人，他讲述一件事。 Kadang dia diperlakukan tidak adil di tempat dia bekerja hanya karena dia orang yang percaya kepada Kristus. 这个人的经历也很类似，就是说他在工作的地方，他被不公平的对待，也是因为他是一个基督徒。 Dan karena dia tidak mau berkompromi dengan cara kerja dunia yang tidak jujur. 因为他不愿意跟他的同僚一同做不诚实的事。 Jadi hanya karena dia seorang yang percaya kepada Kristus dan dia tidak mau bekerja dengan cara-cara dunia yang tidak jujur, maka dia dikucilkan. Dia tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai seorang pekerja. 他被人孤立，第一，因为他是基督徒；第二，他要行在真理里面，所以呢，他得不到他应该得的权利。 Saya juga pernah mendengar kisah seorang ibu yang lain 我也听到另外一个妇人的故事。 yang juga dikucilkan oleh keluarganya hanya karena dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. 这个妇人呢，是被他自己的家人所孤立，因为他决定相信主耶稣。 Nah, cerita-cerita seperti ini banyak kita temukan di sekitar kita. 在我们周围，也许我们可以听到许多类似的事实。 Jika hal-hal seperti ini yang kita alami di dalam hidup kita dan itu membuat kita benar-benar sangat menderita. 假如我们也经历同样的事，真的我们受苦的话， Tidak apa-apa. 没关系， Hadapi dan jalani dengan sukacita. 用喜乐欢喜的心去面对吧。 Karena itu adalah kasih karunia dan panggilan atau privilege dari Allah bagi kita. 因为这是神的恩典，另外这也是神的恩召，这是特权。 Ketika kita memahami makna penderitaan sebagai orang percaya, 当我们真正知道基督徒为信仰而受苦的意义， maka kita tidak akan mudah menjadi orang Kristen yang cengeng, tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. 明白受苦的意义，我们就不会成为一个撒娇的基督徒。 Kita sudah melihat makna penderitaan bagi orang percaya. 我们已经看见受苦对信徒的意义。 Selanjutnya kita akan melihat bagian yang kedua mengenai bagaimana orang percaya menghadapi atau menjalani penderitaan dengan benar. 下面我们就讲，在面对这些苦难的时候，我们的态度应该怎么样去面对呢？ Nah, bagaimana kita menghadapi, kita menjalani
penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya itu di dalam kehidupan kita dengan benar. 我们怎么样存做一个正确的态度来面对这些的苦难呢？ Jika kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2, khususnya ayat 21 sampai ayat 23, kita akan menemukan satu kata yang penting, satu kesimpulan, bahwa kita harus meneladani Yesus Kristus Tuhan kita. 刚才所读的经文给我们看见，在这样的苦难当中，我们有效法耶稣基督所留下的榜样。 Di dalam ayat 21 Alkitab mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah, perhatikan, dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 第21节，你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。 Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi penderitaan itu dengan benar sebagai orang percaya. Kita harus mengikuti teladan Kristus ketika Dia menderita. 圣经给我们正确的一个态度，就是面对这些苦难的时候呢，要效法耶稣基督，跟随他的脚踪。 Kata teladan di dalam ayat 21 ini 榜样， itu berarti model. 榜样就是模样， Itu juga bisa berarti pola atau contoh. 榜样就是模样，模样。 Nah, kata ini bisa diilustrasikan seperti ini. 我们可以用这个比喻。 Saya percaya kita semua, saya percaya ibu-ibu di rumah dulu atau sekarang juga pernah mengajarkan anak-anaknya atau cucunya untuk menggambar misalnya. 我相信我们中间有很多人，可能您曾经教导你的孩子或者孙子怎么样画图画。 Ya kita kasih contoh lah misalnya gambar burung. 比方说教他们要画一只鸟。 Nah biasanya waktu kita mengajarkan, kita akan membuat polanya, modelnya, contohnya burung itu seperti apa. Nah, nanti cucu atau anak kita akan mengikuti pola yang sudah kita buat. 我们怎么样教导儿孙画一只鸟呢？我们先画给他看，然后呢他就跟做。 Nah itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. 这就是榜样的意思。 Yesus Kristus sudah meninggalkan satu model, satu pola, satu contoh ketika Dia menderita, dan itu juga yang harus kita ikuti supaya waktu kita menderita, kita meneladani Kristus ketika Dia menghadapi penderitaan. 耶稣基督留下什么榜样呢？他留下的榜样就是说，给我们看见他曾经受苦，在他受苦的时候，他怎么样呢？那我们就效法。 Nah, memang kita harus akui substansi dari penderitaan Kristus dengan penderitaan kita itu berbeda. 当然，耶稣基督为我们受苦的本质跟我们的受苦不一样， Tidak sama, tidak sama. 不一样。 Tetapi kita dapat mengikuti teladan, contoh, model dari Kristus ketika Dia menghadapi penderitaan. 但是我们可以效法耶稣基督在受苦的时候是怎么样子的态度，我们也可以效法。 Nah, sekarang pertanyaan yang lebih mendalam adalah bagaimana cara Kristus menghadapi penderitaan yang harus kita teladani ketika kita juga menghadapi penderitaan. 耶稣基督受苦的时候，他是存着怎么样的态度呢？那我们就跟着这个态度。 Ada 4 hal secara cepat saja. 有4件事。 Yang pertama, 第一， tidak berbuat dosa. 耶稣在受苦的时候不犯罪。 Itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 22 bagian A. 22节， Alkitab mengatakan ketika Kristus menderita, Ia tidak berbuat dosa. 耶稣受苦的时候，他没有犯罪。 Jadi ketika Kristus mengalami penderitaan, Dia tidak berbuat dosa, Alkitab katakan. 面对苦难，他没有犯罪。 Ini satu hal yang penting yang harus kita lihat, yang harus kita pikirkan, yang harus kita teladani di dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi penderitaan. 这是这个思想效法的，就是当我们受苦的时候，我们应该怎么样？ Bukankah ada banyak orang percaya, orang Kristen yang ketika mengalami penderitaan tidak sungkan untuk berkompromi dengan dosa? 坦白的说，有一些基督徒在受苦的时候呢，他妥协，他接
结果犯罪。 Jangan lakukan itu. 我们不要这么做， Itu bukan teladan dari Tuhan kita Yesus 这不是耶稣给我们的榜样。 Alkitab katakan, ketika dia menderita, dia tidak berbuat dosa. 圣经说，耶稣基督受苦，他没有犯罪。 Teladan yang kedua, 第二个榜样， tidak berbohong. 他没有说谎话，不行诡 Nah, 诈。 itu dikatakan di dalam ayat 22 bagian B. 22节下半节， Tipu tidak ada di dalam mulutnya. 在他口中没有诡诈， Atau kalau mau diterjemahkan lebih harafiah adalah dia tidak berbohong. 就是说他没有诡诈，没有说谎。 Jadi ketika Yesus mengalami penderitaan di dalam hidupnya, tidak ada tipu di dalam mulutnya, dia tidak berbohong. 所以当他受苦的时候，他没有用他的口说诡诈的话。 Nah, waktu kita membaca bagian ini, ayo saya mau tanya, apa kira-kira yang muncul di dalam pikiran kita? 你读了这个经文啊，你心中有怎么样的想法呢？ Atau kisah lain apa yang kita ingat, yang ada hubungannya dengan penulis surat ini, yang kita ingat waktu kita membaca bagian ini? 你读这段经文，你联想到什么经文呢？ Ayo, siapa kira-kira? 你还有想到什么其他的经文人物吗？ Ya, Petrus, betul. 是的，那就是彼得。 Kita ingat Petrus pernah menyangkal Yesus berapa kali? 彼得曾经否认耶稣几次呢？ 3 kali. 3次。 Petrus 3 kali menyangkal Yesus karena dia takut susah, dia takut menderita karena Yesus. 彼得为什么3次否认耶稣呢？他害怕，他怕受苦。 Makanya ketika dia menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang menderita, dia sangat tahu akan hal itu. 所以当他写信鼓励为信仰而受苦的信徒的时候，他知道是怎么样。 Dia menyadari hal itu. 他醒悟到这件事。 Dia sendiri pernah gagal di dalam perkara ini. 他曾经在这个世上失败。 Ketika dia terdesak, ketika dia menderita, dia berbohong. Dia takut menderita, oleh sebab itu dia berbohong. Dia tidak mengenal Yesus. 当他面对苦难的时候，他害怕，他就讲谎话，他就否认耶稣。 Tapi puji syukur kepada Tuhan, setelah dia bertobat, dia dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian dia menguatkan saudara-saudaranya yang ada di perantauan yang juga menderita karena iman 感 kepada 谢 Kristus. 上帝，他悔改之后呢，他就用他的经历来勉励其他的人，不要像他那时候。 Dan saudara, hari ini banyak orang Kristen, orang percaya karena karena tekanan, kesusahan atau penderitaan rela untuk mengatakan yang bukan sebenarnya atau mau berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 今天有些基督徒因为怕受苦，他就说出不应该说的话，说出不诚实的话， Itu tidak boleh kita lakukan sebagai orang percaya. 那是不应该的。 Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan satu teladan ketika dia menderita, dia tidak berbohong. 因为耶稣留下榜样，他受苦的时候没有行诡诈。 Teladan yang ketiga, tidak mencaci maki. 耶稣给我们第3个榜样，他受苦的时候 Itu bisa kita lihat di dalam ayat 23 bagian A. 23节， Alkitab mengatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. 他被骂不还口。 Jadi waktu Kristus mengalami penderitaan, dia dicaci maki. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak membalas caci maki itu juga dengan caci maki. 他被辱骂，他没有用辱骂来还口。 Bahkan bukan saja tidak mencaci maki, kita ingat di atas kayu salib Yesus juga mengampuni orang-orang yang sudah membuat dia menderita. 不但不还口，在十字架上，他说出饶恕赦免那些逼迫他的人。 Itu teladan Tuhan kita. Dia bukan saja tidak mencaci maki waktu menderita, tetapi dia juga mengampuni orang-orang yang membuat dia menderita. 是他给我们留下的榜样。 Nah, hari ini seberapa besar pun penderitaan yang kita alami, 今天我们无论面对怎么样大的苦难， seberapa dalamnya pun orang membuat kita menderita, kita terluka, 无论我们受多么深的伤害， mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak mencaci maki meskipun dia menderita. 让
当我们笑话耶稣基督在受苦的时候，他并没有还口， tetapi sebaliknya dia mengampuni orang-orang yang membuat dia menderita. 相反，他饶恕那逼迫他的人。 Siapapun yang membuat kita menderita hari ini, 今天什么人叫我们受苦呢？ tidak perlu kita mencaci maki. 我们不必辱骂他， Minta kekuatan Tuhan untuk mengampuni mereka. 祷告求主给我们力量来饶恕他。 Teladan yang keempat yang terakhir. 第四，最后一个榜样， Tidak membalas tetapi berserah kepada Bapa. 他不说威胁的话，只把自己交托那按公义审判人的主。 Itu yang dikatakan di dalam ayat 23 bagian B. 这是23节的下半节。 Alkitab berkata ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, kepada Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. 在第23节下半节，耶稣基督受害，没有说威胁的话，只将自己交托那公义审判人的父神。 Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita ketika Yesus menderita, dia tidak membalas orang-orang yang membuat dia menderita, tetapi dia berserah kepada Bapa di sorga. 第四个榜样给我们看见耶稣受苦的时候，没有报复，乃是把这件事情交托给天父上帝。 Sangat mungkin Yesus untuk melakukan pembalasan, tetapi ia tidak melakukan itu. 身为人，耶稣基督很可能报复，但是他没有这么做。 Tetapi dia memilih untuk berserah kepada Bapanya di sorga. 他选择把自己交托给天上的父。 Jadi jika karena Kristus orang membuat kita menderita, 假如我们为信仰人使我们受苦， oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus atau karena kita mau hidup di dalam kebenaran Kristus, orang membuat kita menderita. 我们为信仰，我们为了要行在真理上，人家把苦难加给我们， Kita tidak perlu membalas, 我们不必报仇， tetapi kita serahkan kepada Allah, Hakim yang adil, yang berhak memberikan pembalasan. 我们只要交托给天上的父。为什么呢？因为他是审判的主。 Menderita sebagai orang percaya. 为信仰而受苦， Kita bersyukur kepada Allah sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. 身为一个信耶稣的人， Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita 神容许苦难在我们身上， sebagai kasih karunia dan panggilan Allah bagi kita. 神容许我们面对苦难，是因为他要给我们恩典， Dan kita bersyukur 维持感恩。 ketika kita menghadapi penderitaan itu, 当我们面对苦难， kita memiliki contoh, 我们有了榜 kita 样， memiliki model, kita memiliki teladan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. 我们已经有一个也是在苦难中的人所给我们的榜样，就是耶稣基督。 Bagaimana seharusnya kita menjalani penderitaan di dalam hidup kita. 在苦难中，我们怎么去面对，怎么能够走过这个苦难？ Kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman. 谢谢你，天父，为了你的话语， Biarlah firman-Mu sekali lagi menguatkan, menghiburkan, meneguhkan kami. 愿你的话安慰我们，加力量给我们。 Di tengah berbagai kesulitan, pergumulan, penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat kami. 在我们弟兄姐妹面对许多苦难挑战的时候， Biarlah firman-Mu yang kekal menghiburkan seluruh jemaat kami. 愿上帝永恒的话语安慰我们。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Sama-sama kita katakan. 阿门。 Amin. 我们感谢神的怜神的话，再一次帮助我们、勉励我们。虽然我们身为一个神的儿女，在这个世代我们会经历许多的困难，但是上帝说：“我永不忘记你。” Kita bersyukur kepada Tuhan dengan firman-Nya membantu menolong kita. Kita juga berterima kasih kepada Data Saprek yang sudah membawakan firman yang begitu meneguhkan kita.
Di dunia ini memang kita banyak susah, kita ada penderitaan sebagai orang percaya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau. Janji Tuhan itu manis. Tuhan berkata, aku tidak melupakan kamu. Kamu tidak akan lagi terombang-ambing jiwa kamu. Walaupun lembah hidup kamu penuh dengan awan, tapi Tuhan nanti akan membuat langit menjadi cerah. Aku tidak akan lupakan engkau. Mari kita nyanyi dengan rasa syukur dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di awal kesaksian ini izinkan saya untuk mengutip satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10 bagian A. Alkitab berkata, oleh karena anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada saat ini di hadapan Tuhan. Ya, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan kita, keadaan saya pada hari ini. Serkus di tengah-tengah kondisi pandemi yang berkepanjangan yang sedang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 17 bulan kita hidup di tengah-tengah pandemi. Kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Kita hidup di tengah-tengah ancaman bahkan bahaya kematian setiap waktu. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih ada, kita masih diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, sungguh semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Bagi saya secara pribadi, saya sungguh bersyukur anugerah Tuhan di dalam hidup saya. Bukan saja kekuatan, kesehatan, hidup yang Tuhan masih berikan, tetapi di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, karena anugerah Tuhan, Tuhan juga masih memberikan kesempatan untuk melayani sekalipun di dalam keterbatasan. Beberapa waktu terakhir ini, ada begitu banyak jemaat kita yang jatuh sakit.
akan ada anggota jemaat atau anggota dari keluarga jemaat kita yang meninggal dunia. Sungguh bisa melayani jemaat di tengah-tengah kondisi seperti ini benar-benar adalah kemurahan, anugerah Tuhan bagi saya secara pribadi. Oleh sebab itu dalam kesaksian yang singkat ini, saya bersyukur kepada Tuhan untuk penjagaan, untuk perlindungannya, anugerahnya di dalam hidup saya, bagi keluarga saya, dan juga bagi gereja kita. Oleh sebab itu, di dalam keadaan seperti yang kita alami pada hari-hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Jangan pandang kepada diri kita, tapi pandanglah kepada Tuhan. Jangan melihat kepada kekuatan kita, tapi lihatlah kepada kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kepada kemampuan kita untuk menjaga diri kita, tapi lihatlah kepada Allah yang menjaga hidup kita. Jangan melihat kepada tangan kita yang memegang tangan Allah, tetapi lihatlah kepada tangan Allah yang memegang tangan kita. Bersandar kepada Tuhan. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 各位平安。哥林多前书15章第10节说：“我今日成了何等样的人，是蒙神的恩典才成的。”这是你我现今的状况。17个月，我们活在不稳定，在 COVID 的威胁之下。假如我们还能够活着，还健康，这全是主的恩典。神给我生命力量。在有限的状况当中，我还能够侍奉。这些日子我们有不少的会友，以及会友的家属或者是亲友生病，甚至离开世界。我能服侍，这全是神的恩惠。感谢神对我和我家以及对我们教会的保守，让我们继续依靠神，不要看是我们的手握作神，乃是看神在握着我们的手。不要靠自己的力量保守自己，要靠神的力量来保守我们。继续的仰望神，加油，在主里面喜乐，愿荣耀归于神。